Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kuliah yang sulung sebagai siri. Sebelum ini kuliah khas. Saya percaya saya buat pembentangan, tetapi ada permintaan daripada Fadil Ustaz Ahmad Rai untuk saya berkuliah secara konsisten, secara mungkin bulanan pada setiap Isnin yang pertama. Jadi oleh kerana bulanan, instead of buat pembentangan, maka kita akan menghuraikan isi kitab. Itu kitab yang dipilih adalah kitab Kekeliruan Umat. Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Cuma saya difahamkan oleh penerbit, iaitu Syarikat Galeri Ilmu, kitab ini sekarang out of stock, tak ada stok. Jadi mereka sedang dalam proses printing. Mungkin kata mereka cuba sebelum Ramadan supaya siap. Tapi wallahualam lah, kalau asal dengan saya tu sebelum Oktober tahun lepas. Tapi yalah, proses tu tertangguh-tangguh. Jadi cuma kalau nak follow sequence bab dalam kitab ini, bab yang pertama yang Ustaz Mahathir letakkan adalah berkaitan tentang tajuk bid'ah, yang mana kalau masih ingat dalam pembentangan yang lalu saya telah fokus kepada tajuk bid'ah tersebut. Jadi pada hari ini mungkin saya terpaksa langkau, tak ikut sequence, kerana ada permintaan daripada Ustaz Rai, mohon penjelaskan hukum pertama bertahlil, yang kedua bacaan Al-Quran. Saya percaya yang dimaksudkan bacaan Al-Quran di sini adalah bacaan Al-Quran untuk arwah. Kalau baca Al-Quran biasa takkan tak tahu hukumnya. Semua orang tahu sunat baca Quran. Tapi yang kebelakangan ini ada orang pertikaikan adalah kalau kita baca Quran untuk orang mati, kata dia Imam Syafi'i tak bagi. Jadi kita terkejut. Kita ingat mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia kata, kamu ni mazhab Syafi'i, kamu tahu tak baca Quran untuk orang mati tu Imam Syafi'i tak bagi. Kita dah mula kelam kabut. Itu yang mungkinlah tujuan Ustaz Rai minta saya sentuh tentang isu bacaan Al-Quran, yang saya percaya adalah maksudnya bacaan Quran untuk orang mati. Yang ketiga bertalqin. Ada orang sekarang dah tak mau talqin lagi. Bahkan mungkin buat wasiat, kata dia kalau saya meninggal jangan talqin.
Kalau nak buat pun buat tazkirah saja. Kerana tazkirah tu ada manfaat. As if talqin tak ada manfaat ke macam mana. Itu mungkin tujuannya. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ia berkaitan tentang tahlil, tentang zikir dan sebagainya. Semuanya ini alhamdulillah Ustaz Mahathir letakkan dalam kitab beliau ini, cuma dalam bab yang kemudian-kemudian. Jadi saya kata saya terpaksa untuk first kuliah ini saya tak ikut sequence. Saya raikan permintaan daripada Ustaz Ahmad Rai untuk menyentuh isu-isu ini terlebih dahulu. Mungkin sebab dengan kedatangan bulan Ramadan ni kan masyarakat kita banyak buat tahlil arwah, buat bacaan Quran untuk diri sendiri, untuk orang mati. Jadi eloklah timing dia tu kita sentuh perkara-perkara ini. Baik. Saya pergi ke muka surat 203 ya. Tuan-tuan mungkin belum ada kitab ini. Zikir dan bacaan ya. Pertama kita nak tengok hukum berzikir secara berjemaah dan hukum berzikir secara menguatkan suara. Kerana biasa bila kita tahlil tu berjemaah lah. Kita tak cerita tentang tahlil seorang-seorang duduk dalam bilik la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Itu kita tak cerita yang itu, orang pun tak komplain. Kita zikir seorang-seorang dalam bilik. Yang selalu mereka perikaikan adalah zikir ramai-ramai. Kata dia itu bid'ah. Jangan buat zikir ramai-ramai ni, ini ulu, ini melampau, kata dia. Kemudian dengan suara yang nyaring, yang itu pun kadang mereka komplain. Mereka kata zikir nyaring ni bid'ah, ganggu orang nak solat dan sebagainya. Soalan, apakah hukum berzikir secara berjemaah, iaitu zikir beramai-ramai dan mengeraskan suara, menyaringkan suara? Ada dalil tak? Jawapan, ia adalah sunat yang sabit dalil syarak padanya daripada Quran dan hadis. Itu jawapan ringkasnya. Zikir secara berjemaah hukumnya sunat. Habis zikir seorang-seorang, ia sunat juga. Mereka yang melarang zikir berjemaah ni tak ada dalil. Hanya mereka menyangkakan suruhan berzikir itu adalah untuk seorang-seorang, padahal tidak. Bila Allah Ta'ala perintahkan berzikir, wazkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala sebagai zikir yang banyak. Adakah di sana dalil yang menunjukkan Allah khususkan zikir seorang-seorang? Tidak. Adakah di sana dalil yang Allah khususkan zikir kena ramai-ramai? Tidak. Berarti zikir seorang-seorang terpayung dengan dalil suruh zikir. Zikir ramai-ramai terpayung dengan dalil suruh zikir. Yang kamu nak pandai-pandai kata zikir hanya boleh seorang-seorang, kalau ramai-ramai tak boleh, kamu yang kena bawa dalil. Tidak ada dalil. Bahkan sebaliknya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan Allah Ta'ala memiliki para malaikat sayyarah yang sentiasa berjalan di muka bumi ini, yaltamisuna majalis az-zikri. Mereka mencari-cari majlis-majlis zikir. Jadi dalam hadis itu diceritakan apabila mereka berjumpa dengan satu kaum, satu puak yang sedang berzikir, malaikat akan duduk di situ sebagai tanda redha dengan majlis zikir tadi, dan malaikat menceritakan kepada Allah Ta'ala apa yang berlaku, padahal Allah dah tahu. Bukan malaikat cerita baru Allah tahu, tidak. Tapi cerita daripada malaikat itu menzahirkan apa yang berlaku. Jadi zahir hadis memang zikir itu berlaku ramai-ramai. Kalau mereka kata, itu mereka duduk ramai-ramai tapi zikir seorang-seorang, mana kamu tahu? Kamu ni memandai-mandai saja. Memutabelitkan hadis, jelas zikir ramai-ramai. Kamu yang pandai-pandai kata mereka duduk ramai-ramai tapi masing-masing zikir seorang-seorang, itu tafsiran kamu. Ulama muktabar mana yang tafsir seperti kamu? Ulama salaf mana yang memahami hadis itu seperti kamu faham? Kadang mereka ni memandai-mandai. Mereka kata agama terbina atas dalil, tapi mereka sendiri membuat sesuatu hukum tanpa ada dalil. Bahkan bukan setakat hukum, mensyirikkan orang pun tak ada dalil. Kan mereka mensyirikkan amalan istighasah bil amwat. Kita kalau minta tolong, hanya boleh minta tolong dengan orang hidup saja, kata mereka. Jadi kalau kita tak tolongan Nabi, tak boleh, sebab Nabi dah wafat. Kita minta tolong dengan wali-wali Allah yang terkenal seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ibrahim An-Nakhai, Ahmad Ar-Rifai dan sebagainya, itu tak boleh, sebab mereka semua sudah meninggal. Di sisi kita tak ada beza. Kalau yang tak boleh itu mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah sepakat. Sembah lain daripada Allah tu haram, syirik. Sembah Nabi pun syirik. Sembah malaikat pun syirik. Jangan ingat sembah batu kayu saja syirik. Sembah makhluk yang mulia juga hukumnya syirik. Haram.
jadi kafir orang tu. Tak percaya tengok orang Nasara. Orang Nasara dia disyirik bila menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa adalah makhluk Allah yang mulia. Salah seorang Rasul Ulul Azmi yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sampai menuhankan, syirik. Meminta tolong adakah menuhankan? Tidak. Kerana kalau meminta tolong adalah menuhankan, lalu mereka kata minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia itu syirik, berarti minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia adalah menuhankan wali yang telah meninggal dunia. Kalau begitu minta tolong dengan wali yang masih hidup adalah menuhankan wali yang masih hidup. Adakah boleh kita menuhankan lain daripada Allah kerana dia masih hidup? Kan tak boleh. Satu orang masih hidup kita menuhankan dia, tak boleh. Makanya yang menuhankan ayah pin syirik walaupun ayah pin masih hidup. Yang menuhankan satu orang nama Harun, daripada faham katanya Tuhan Harun, ya. Tuhan Harun ke Harun Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan Harun ya Allah, kalau Harun Tuhan tu bohong. Harun tu manusia, bukan Tuhan. Masa Harun masih hidup, pengikut yang menuhankan dia itu syirik. Dia bukan cerita hidup mati, ceritanya menuhankan selain daripada Allah, syirik. Meminta tolong bukan menuhankan. Cuma mereka tidak faham i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah apa sahaja yang berlaku hakikatnya adalah perbuatan Allah. Berarti walaupun zahirnya kita makan dan kita kenyang, sepertinya nasi itu yang mengenyangkan. Tadi alhamdulillah saya dijamu dengan nasi lemak, ya. Sedap, sambalnya sedap, nasinya sedap, ya. Telur rebus ni pun sedap, masya-Allah. Padahal telur rebus saja. Ya. Sebelum saya makan saya lapar. Lepas makan saya kenyang. Zahirnya seperti nasi lemak itu mengenyangkan saya. Telur rebus itu mengenyangkan saya. Tapi hakikat akidah tidak. Hakikat akidah yang menjadikan nasi Allah, yang menjadikan kenyang juga Allah. Salah kalau kita beriktikad bahawa nasi mengenyangkan secara hakikat. Habis tak bolehlah kita kata nasi mengenyangkan. Boleh secara asbab. Pertalian antara cause and effect boleh. Pertalian antara sesuatu yang berlaku dahulu dengan sesuatu yang consequently follow, yang berlaku kemudian, lalu kita kaitkan antara kedua-duanya sebagai panduan kehidupan, boleh. Bahkan itulah cara syariat. Dari segi hakikat, pisau yang tajam tidak melukakan. Yang melukakan adalah Allah. Tetapi dari segi asbab, kalau seseorang mengambil pisau yang tajam, lalu dia menikam kepada kawan dia, luka perut hamba Allah tu, masuk ICU. Lalu orang ini dicas di mahkamah, didakwa di mahkamah kerana mendatangkan kecederaan parah kepada orang lain. Lalu dia kata, yang Arif, saya tidak boleh dihukum kerana yang melukakan adalah Allah, bukan saya, bukan pisau. Allah yang melukakan. Mahkamah tak terima. Kerana dalam bab syariat kita ambil kira cause and effect. Yang kita cerita pisau tidak melukakan tu hakikat. Itu tauhid. Jadi kena faham, dalam domain fiqh dia ambil kira sebab dan musabab. Dalam domain hakikat kita kena ingat yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah. Sekira-kira kalau Allah kehendaki pisau yang tajam tidak melukakan. Sebagaimana yang mungkin berlaku kepada sebahagian orang atas jalan karamah, misalnya wali Allah. Mungkin juga atas jalan sihir, yang mengamalkan ilmu kebal misalnya, bila ditikam dengan pisau yang tajam tak lut. Tapi itu luar dari kebiasaan. Kebiasaan yang Allah jadikan, bila berlaku sahaja kena pisau tajam, berlaku luka. Tapi yang menjadikan luka adalah Allah. Berlaku bersentuh dengan api, berlaku terbakar. Maka kita tak boleh menyentuh orang lain dengan api. Itu kira mi'ananya dia. Kata kita sendiri masukkan tangan kita dalam api, tak boleh. Itu mendatangkan mudarat pada diri sendiri. Tetapi hakikat yang menjadikan terbakar adalah Allah. Sebab itu bila Allah tidak izinkan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bagi dia dicampak masuk dalam api, tak terbakar. Sepatutnya kalau memang api itu sifatnya membakar, siapa saja pun akan masuk, akan terbakar. Tapi oleh kerana hakikatnya yang menjadikan terbakar adalah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak masuk dalam api, tidak terbakar. Yang ini, yang golongan ini gagal faham. Dia ingat mesti kita kata ada satu kekuatan pada api itu yang membakar. Itu akidah Mu'tazilah. Mereka mendakwa tolak Mu'tazilah. Mereka sepakat dengan kita Mu'tazilah ni adalah satu golongan yang sesat. Tapi mereka tak sedar, mereka sedang berakidah dengan akidah Mu'tazilah.
mengatakan dia ada dua level. Satu, dia mengatakan Allah jadikan api, dan memang tabiat api itu membakar. Jadi yang menjadikan api adalah Allah, yang menjadikan terbakar adalah api. Ini sepakat para ulama mengatakan akidah macam ini kufur, kerana syirik. Ada dua kuasa, satu kuasa Allah ciptakan api, satu kuasa api menjadikan terbakar. Ini tidak ada khilaf. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan akidah macam ini kufur. Tapi ada level yang kedua, ini level Mu'tazilah. Yang tadi tu Qadariyah. Level Mu'tazilah tak apa, tuan-tuan tak hafal mana satu Qadariyah, Mu'tazilah, tak apa. Kita bukan peringkat menghafal ya. Saya perasan kalau peringkat kanak-kanak belajar, mereka cepat hafal, mereka lambat faham. Itu saya kongsi masa makan tadi. Ada benda yang saya belajar masa saya form 2, masa saya form 3, saya dah kahwin baru saya faham. Oh, ini yang ustaz saya maksudkan. Ini yang dia maksudkan bila dia cerita. Dulu kita ingat, tapi kita tak faham. Bila kita dah dewasa, kita faham. Ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh ustaz kita. Tapi peringkat baya-baya kita sekarang ini, biasanya kita cepat faham. Tapi payah ingat. Betul kan? Apa ustaz tu cerita semalam ya? Baru semalam, bukan minggu lepas, bukan bulan lepas, bukan tahun lepas. Baru semalam ustaz cerita. Ustaznya pun lupa juga. Apa yang ustaz cerita semalam? Entah, saya pun lupa apa saya cerita semalam. Ya. Tapi faham insya-Allah cepat. Jadi tak payah risau kita tak ingat ini Mu'tazilah, ini Qadariyah, itu nombor 2. Yang penting kita faham kalau sampai mengatakan makhluk dengan tabiatnya menjadikan sesuatu, itu akidah yang batil dan kufur. Tapi ada level kedua mengatakan bahawa tidak, Allah yang jadikan api, dan Allah jadikan pada api satu kekuatan membakar. Dengan kekuatan membakar itulah maka api membakar. Dengan kekuatan membakar yang Allah jadikan pada api, maka api membakar. Seronok sambil mengajar tengok kanak-kanak yang comel, ceria hati. Kan tengok budak-budak yang comel ni kita rasa tenang. Dan budak-budak jaranglah tak comel. Baik. Jadi yang macam ini khilaf ulama. Yang tadi Allah jadikan api, memang tabiat api membakar. Dengan tabiat itulah api membakar. Sepakat ulama kata ini akidah yang kufur. Allah jadikan api, Allah juga yang menjadikan satu kekuatan pada api, kekuatan membakar namanya. Maka dengan kekuatan yang Allah jadikan inilah api membakar. Yang ini khilaf para ulama. Sebahagian mengatakan kufur juga kerana menisbahkan kelakuan itu kepada makhluk. Sebahagian mengatakan tidak kufur. Dan ini pendapat yang kuat, iaitu kerana dia masih menisbahkan kepada Allah. Dia kata dengan kekuatan yang Allah jadikan, maka tidak kufur tapi bid'ah. Masih lagi akidah ni salah. Masih lagi berdosa orang yang berakidah demikian. Tinggal lagi tidaklah jadi kafir. Yang ini yang mereka tak faham. Jadi bila kita kata minta tolong kepada makhluk hidup atau mati, kedua-duanya adalah syirik dan haram kalau disertai dengan akidah bahawa makhluk itulah yang memberi secara hakikat. Tak ada beza. Sebab itu orang yang minta tolong ayah Pin dalam keadaan dia itu pengikut ayah Pin dan ayah Pin masih hidup, syirik. Kerana dia meminta dengan keyakinan memang ayah Pin yang beri. Sebab bagi dia ayah Pin itu Tuhan. Maka tak ada beza ayah Pin hidup atau mati, perbuatan orang itu syirik. Sementara minta tolong kepada makhluk hidup atau mati dengan iktikad bahawa makhluk sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa, hanya Allah yang memberi, itu tidak syirik. Itu yang mereka tak boleh faham. Oh, kalau macam tu bolehlah kita minta tolong dengan pokok pula, hampir kat pokok pula. Habis pokok dengan wali Allah ni sama. Sebab pokok kan tak ada dosa. Ini saya bukan reka, ini perbualan sebenar yang berlaku dalam satu mesyuarat. Ketika mana kami minta dalil mengharamkan istighosah dengan orang mati, mereka dakwa dalil ada banyak. Saya tanya, ada tidak dalil yang mengharamkan istighosah dengan orang mati? Wih, dalil banyak dalam Quran semua. Itu jawapannya. Saya kata bab mai satu. Kata banyak, bab mai satu cukup. Habis mesyuarat pun seorang pun tak bab mai. Kok dilupa ustaz? Yalah, kalau seorang mungkinlah lupa. Katalah banyak tu ada 5 dalil. Takkan 14 orang yang ada PhD semua lupa? Bukan calang-calang orang, bukan orang kampung yang mesyuarat dengan saya tu. Doktor-doktor PhD dalam bidang agama. Serentak pakat lupa habis dalil. Kata ada banyak.
Jadi masa dialog di Perlis, saya tambah lagi satu ruang, iaitu ada tidak ulama salah. Katalah dalam Quran hadis tak ada yang direct, dalil direct tak ada, tapi ulama salaf ni kan dia faham Quran hadis dengan kefahaman yang baik. Ada tidak ulama salaf yang mengharamkan istighasah dengan orang mati? Ada tak itu? Ibn Aqil. Pertama, Ibn Aqil bukan ulama salaf, dia ulama khalaf. Yang kedua, Ibn Aqil mengajar istighasah dengan orang mati. Ini pembohongan. Tapi dalam dialog tak, orang tak sempat nak cek bohong ke tidak. Orang nampak hebat, oh ini bagus, mantap, ni win. Tapi bohong. Dalam kitab Ibn Aqil, dia sendiri mengajar cara istighasah dengan Nabi SAW selepas kewafatan Nabi. Jadi jauh daripada beliau mensyirikkan istighasah dengan orang mati, beliau yang mengajar cara istighasah dengan Nabi SAW yang telah wafat. Jadi ini masalahnya, mereka selalu cakap dalil-dalil, mereka sendiri tak ada dalil. Jadi mana dalil mengatakan haram berzikir berjemaah? Tak ada. Bahkan dalil menunjukkan zikir itu berjemaah. Wazkuru wawul jamaah, maknanya ramai. Hendaklah kamu, bukan hang lah. Kalau bahasa, ada orang Kedah kat sini? Ada? Tak ada? Semua orang Selangor. Awak mai sini madu dah mengaku orang Kedah. Orang Kedah ada beza hang dengan hampa, betul tak? Hang seorang, hampa ramai. Kali kalau wazkuru, hendaklah hampa berzikir, bukan hendaklah hang. Kalau hang, wazkurillah, seorang. Wazkurullah, ramai. Hendaklah hampa berzikir. Walaupun kita taklah confine ramai itu mesti kena ramai. Zikir seorang pun boleh, zikir ramai-ramai boleh. Masalahnya mereka melarang zikir ramai-ramai, padahal tidak demikian. Cuba lihat, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Hendaklah kamu sabar diri kamu itu berserta dengan mereka yang menyeru nama Tuhan mereka. Maknanya mereka ramai. Dengan orang inilah kita kena duduk. Dia tidak di-anti pada ahli zikir. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki satu jenis malaikat yang berpusing-pusing di jalanan. Buat apa? Malaikat juga pusing di jalanan ni. Yaltamisuna ahla zikri. Malaikat ini mencari-cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yazkurunallaha. Dan apabila malaikat berjumpa dengan satu kaum yang mereka ini zikir akan Allah Ta'ala. Kalau orang faham bahasa Arab, yazkuruna, waw tu wawul jamaah. Maknanya mereka beramai-ramai berzikir Allah akan Allah Ta'ala. Tanadaw halimu ila hajatikum. Lalu malaikat pun berkata, mailah kepada hajat-hajat kamu. Qala fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu perawi mengatakan malaikat itu meletakkan sayap mereka hinggalah ke langit dunia. Qala fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu Tuhan malaikat bertanya kepada malaikat, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Ma yaqulu ibadi, apa yang hamba-hamba aku, bukan seorang. Pakat minta ramai-ramai. Dia kata berdoa ramai-ramai gulu. Hang yang gulu, hang yang melampau dalam agama. Kerana hang mengharamkan benda yang agama tidak haramkan. Agama tidak, Rasulullah SAW tidak datang untuk mengharamkan orang berdoa ramai-ramai. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberitahu, tidaklah satu kaum berkumpul dan sebahagian berdoa dan sebahagian mengaminkan, melainkan Allah perkenankan doa mereka. Kamu yang tak faham dalil, lalu kamu menuduh orang melampau. Ma yaqulu ibadi, bukan abdi. Apa yang dikata oleh hamba-hambaku. Qala taqulu yusabbihuna, mereka bertasbih kepada kamu. Kan ramai-ramai. Bukan mereka kata yusabbihuka, seorang duduk tasbih pada kamu, bukan. Yusabbihunak, mereka beramai-ramai bertasbih subhanallah. Wa yukabbirunak, Allahu akbar. Wa yahmadunak, alhamdulillah. Wa yumajjidunak, ila akhiril hadis, sehingga akhir hadis. Semua ini menunjukkan ramai. Jadi kamu berani mengatakan haram zikir ramai-ramai dalam keadaan wujud dalil-dalil sebegini? Kami yang pegang dalil ini pun tak berani mengharamkan zikir seorang-seorang. Sebab suruh cerita tentang zikir ramai-ramai tidak automatik berkata zikir seorang-seorang tak boleh.
Bab zikir seorang-seorang pun ada dalil dia. Jadi ini masalah kegagalan dalam berinteraksi dengan dalil. Zikir jahar. Zikir jahar ni ada kawan saya. Dia pensyarah UAE, doktor, associate professor. Kalau dalam dunia perbankan Islam ni, beliau terkenal lah, peringkat international pun. Beliau pun pernah kena sound dengan jamaah. Oh jangan sekarang nak jadi imam, silap-silap kena sound dengan jamaah. Jadi ustaz pun kena sound dengan jamaah, ya. Jadi kata jamaah tu, saya tak sangka, saya ingatkan doktor alim. Oh kenapa? Kerana doktor zikir jahar ini bid'ah. Terkejut dia. Kalau zikir ramai-ramai dengan bisautin wahidin, beliau tahu ada perbincangan di kalangan ulama. Ya, bolehkah kita zikir ramai-ramai dengan senada? Ikut dia punya syekh dia. Syekh dia sebut la ilaha illallah. Jadi yang lain semua ikut senada. Iaitu ada perbincangan di kalangan ulama. Bolehkah zikir ramai-ramai dengan bisautin wahidin dipanggil, dengan suara yang satu? Tapi zikir kuat bid'ah dia pun tak pernah dengar. Dalam keadaan dia mengaji, dia alim Al-Azhar, ada PhD dan sebagainya, dia pun tak pernah dengar. Dia kata, ustaz saya kata tak boleh. Kamu salah faham kau yang ustaz kamu beritahu. Kenapa? Sebab zikir jahar itu sabit dalam hadis yang sahih dan soreh. Hadis itu sahih dan makna hadis itu jelas, tidak ada keraguan. Apa hadisnya? Riwayat Bukhari Muslim. Rahmu sauti bi zikri. Ni dengar ni, golongan-golongan yang anti kepada zikir nyaring. Jangan memandai-mandai dalam bab agama. Kamu kata hadis sahih, hadis sahih. Oh, sahih tu mesti sebut dengan betul, tuan-tuan. Macam kita hadis sahih tak komen. Hadis sahih. Hadis sahih. Sahih dah ni Bukhari Muslim. Anak sahih apa lagi? Baik. Raf'us sauti bi zikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan berzikir ketika mana manusia selesai menunaikan solat fardu, itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata sahih dan soreh. Ada kalanya hadis tu sahih tapi maknanya tak berapa jelas. Apa makna sebenar hadis ni? Ini tak jelas ke? Jelas. Meninggikan suara, menyaringkan suara. Menyaringkan suara buat apa? Berzikir. Bila selesai solat fardu. Bila berlaku? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah tang mana? Mai mana bid'ahnya tu? Dah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia buat hal lebih pandai agama pada sahabat Nabi. Oh, tapi lagi ganggu orang solat masbuk. Tu cerita lain. Cerita ganggu orang solat ni, hang baca Quran pun tak boleh. Nyaring sangat sampai ganggu orang solat. Jangan kata ganggu orang solat, ganggu orang tidur pun tak boleh. Ada hamba Allah tu musafir, penat, dia main kupang tidur kat masjid. Kita punya nyaring berzikir sampai dia nak tidur pun tak boleh. Pun tak boleh. Dalam kitab-kitab fiqh sebut. Jangan kita punya nyaring berzikir tu sampai ganggu orang solat atau orang yang sedang berehat, orang sedang tidur. Sebab Islam bukan hanya raih orang ibadah, orang berehat juga Islam raih. Tapi kita kena kejut dah dia solat. Tu cerita lain. Dia tidur sampai tak solat tak boleh. Kita kena bangun bang. Bang tak solat lagi ni. Nak habis waktu ni, bangun. Tu lain. Dia mungkin dah solat, lepas tu dia sambung tidur pasal dia penat. Kita nak berzikir, nyaring boleh, tapi nyaringnya tu tidak sampai mengganggu orang. Itu perkiraan yang lain. Tapi semata-mata kamu mengatakan zikir nyaring itu bid'ah, itu bercanggah dengan hadis yang sahih. Bercanggah dengan fatwa para ulama. Ulama memang ada bincang mana lebih afdal, zikir nyaring atau zikir secara perlahan. Itu perbincangan afdaliyah. Bila afdal, mana dua-dua baik. Ke salah satu baik kita tanya afdal juga. Mana lebih afdal? Minum arak atau minum air zam-zam? La ilaha illallah. Mana ada cerita minum arak tu haram? Kalau nak tanya mana lebih afdal, minum air yang kita doa ke minum air zam-zam, tu kan ada jalan. Sebab dua-dua tu bagus. Ini satu haram, satu halal. Mana boleh mana lebih afdal? Jelas yang haram tu tak baik. Jadi bila ulama bincang mana lebih afdal, zikir nyaring atau zikir perlahan, bermakna dua-dua tu boleh.
Dua-dua tu baik. Dan sebahagian dia tidak umum. Sebahagian ulama dia kata tengok, kalau orang tu jenis yang kalau dia zikir perlahan dia mengantuk, lebih baik dia zikir nyaring, hilangkan mengantuk. Tapi kalau orang tu zikir nyaring, dia boleh datang riak, dia boleh datang asu, nanti orang dengar apa ahli zikir, maka lebih baik dia zikir perlahan. Jadi ulama tidak jumun mesti zikir nyaring afdal, mesti zikir perlahan afdal, tidak. Tengok keadaan. Kan ada orang kalau zikir nyaring dia ada timbul rasa macam, oh nanti orang sebelah tahu aku zikir. Belum subuh dah zikir baru hang tahu. Ingat aku apa. Tu macam tu elok hang zikir pelan-pelan dah lah. Hang zikir nyaring buat riak je. Ada setengah orang kalau zikir pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis elok hang zikir nyaring. Zikir nyaring payah sikit nak lena. Jadi ulama tu dia cermat dalam meletak hukum. Tapi kalau sampai membid'ahkan, tu jelas bercanggah dengan hadis yang sahih. Pendapat ulama tentang riwayat daripada Ibn Mas'ud yang kononnya Ibn Mas'ud melarang orang berzikir secara nyaring di masjid. Bila kita kata boleh zikir nyaring di masjid, dia akan bawa, dia kata Ibn Mas'ud pun larang. Pertama, Ibn Mas'ud adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, beliau alim, fatwa-fatwa beliau dihormati, tetapi bila bercanggah fatwa sahabat dengan hadis yang sahih, hadis didahulukan. Itu kaedah dia. Lebih-lebih lagi bila ada pertimbangan yang lain, iaitu dipertikaikan riwayat itu sendiri bahawa ianya tidak benar datang daripada Ibn Mas'ud. Kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Wa'il yang meriwayatkan sendiri mengatakan beliau apabila duduk bersama dengan Ibn Mas'ud pasti ada zikrullah dilantunkan. Mana terbalik, bukan lagi beliau larang, bahkan beliau seronok dengan adanya zikir-zikir. Jadi ada cara ulama menilai riwayat tentang apa yang dikatakan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai bab zikir nyaring, selesai. Tapi saya bukan apa, saya tak berkenan dia pun zikir duk hinggut sana hinggut sini macam menari lah pula hang yang tak berkenan. Tapi sahabat berkenan ke tak? Pertama, berzikir ini secara umumnya dituntut dalam segenap keadaan. Dalam Al-Quran ada menyebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam sebahagian kitab tafsir menyebutkan ai fi kulli halin. Orang yang zikir akan Allah Ta'ala hal keadaan dia berdiri. Allah puji orang yang zikir berdiri. Wa qu'udan, orang yang zikir duduk. Wa 'ala junubihim, orang yang berzikir di atas lambung mereka. Yang ni sambil baring pun zikir. Semuanya Allah puji. Dan para ulama tafsir ada yang mengatakan maksud berdiri, duduk dan baring ni pada setiap keadaan dia berzikir. Manusia ni ada tak lain daripada tiga ni? Dia tak berdiri, dia tak duduk, dia tak baring. Dia buat apa? Teka-teki kuis. Manusia kalau dia tidak berdiri dan dia juga tidak duduk dan dia juga tidak berbaring, maknanya dalam keadaan macam mana? Boleh bayangkan? Maknanya kebanyakan keadaan manusia salah satu pada tiga. Maknanya itu maksudnya setiap masa. Kerana manusia kebanyakannya tak berdiri dia duduk, tak duduk dia baring, tak baring dia berdiri balik. Tapi ada, saya boleh bayangkan keadaan yang mereka tidak berdiri, tidak duduk dan tidak berbaring, iaitu para cutis bila dia lompat keluar daripada kapal terbang, free fall. Nak kata dia berdiri tak? Nak kata duduk pun tidak. Nak kata berbaring pun tidak. Dia sedang free falling, kan? Maksud itulah elok berzikir, ya tak? Kau tak terbuka paracut, kurang-kurangnya mati dalam iman. Maknanya berzikir itu segenap keadaan, tak ada masalah. Termasuk bergerakkan badan, menggerakkan badan ketika berzikir. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah SAW idza dzakarullaha tamayalu kama tatamayalu syajaratu birrihil asifi ila amamin thumma taraja'a ila wara. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berzikir akan Allah Ta'ala, mereka itu bergoyang-goyang badan mereka seperti bergoyangnya pokok ditiup oleh angin yang kencang.
Kalau tak dibayangkan, pada musim berangin kita tengok pokok macam mana dia bergoyang. Itulah bayangan sahabat Nabi bila berzikir. Yang disebut dalam hadis ni, ke depan, ke belakang. Ya. Dapat kat geng ni dia kata jangan sesat. Pasal zikir goyang badan. Sahabat Nabi buat. Dan goyang ni sebenarnya bukan tujuan. Dia adalah penghayatan. Bukan tujuan kita nak goyang badan tu. Tujuan kita nak zikir. Tapi biasa orang bila berzikir, dia jangan baca zikir, baca Quran. Pasal tak ada orang baca Quran? Mana dalil gerak badan macam tu baca Quran? Bukan dalil. So, kalau keras macam tu, sekejap je lah. Boleh 2-3 baris, jatuh Quran. Dia lelap. Dia gerak-gerak macam tu, tahanlah 2-3 line. Ya. Jadi dia sebenarnya bukan tujuan. Dia adalah penghayatan. Tambah yang orang-orang lama ya. Dengar lagu P. Ramlee goyang ni. Bukan ada dalil. Penghayatan. Tapi lebih-lebih lagi apabila ada dalil bahawa para sahabat melakukan ketika mereka berzikir, kenapa kita nak komplain? Habis bolehlah zikir menari. Ini yang disebut oleh Allamah Abdul Hayy Al-Qattani rahimahullah taala, ghayatul ruqsi indal qaum zikrun min qiyamin. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan menari masa berzikir ni bukan hampir menari ronggeng, hampir break dance, bukan. Itu dah campur aduk bermain-main dengan ibadah. Itu tak boleh. Ada budak nak berzikir pergi menari makyung lah macam-macam. Itu tak boleh. Kerana itu mencampur aduk antara ibadah dengan main-main, istihza. Adapun yang dimasukkan kemuncak daripada yang dikatakan menari di sisi ahli sufi adalah zikir sambil berdiri. Pasal tak? Kalau kita zikir sambil duduk, kita goyang tak nampak macam menari. Tapi cuba kita berdiri, kita goyang badan, mana nampak macam menari. Maka ini yang berlaku pada para sahabat. Badan mereka tu bergoyang. Dan zikir berdiri ini diiktiraf dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cuma apa pun ikut kesesuaian lah. Kalau di tempat kita tu orang tak biasa zikir berdiri, jangan dibuat. Dia akan jadi fitnah. Tapi biasanya yang buat ni mereka buat sesama mereka, tapi ada orang rakam. Bila rakam dia sebar. Dapat pada orang tak biasa, aliran sesat kata dia. Itu masalahnya. Benda yang tak perlu sebar, orang pun nak sebar. Sebab benda yang orang tak biasa, dia akan jadi gangguan kepada pemikiran dia. Contohnya, hukum mencium kaki orang yang mulia seperti ulama, ibu bapa, sunat. Ikut mazhab Syafi'i sunat. Tapi masyarakat kita tak biasa cium kaki. Jadi kalau ada orang cium kaki di khalayak ramai itu, kan orang lain rasa tak selesa. Kok ia pernah hormat, tak payahlah sama cium kaki. Padahal sunat. Sebab tak biasa, jangan dilakukan. Tak payah ambil contoh, banyaklah. Katalah tuan imam lepas subuh tadi, santai baring, subhanallah, subhanallah. Kan 2 minggu juga orang mengumpat. Apa imam kita kan? Buang tabiat apa? Ya, kenapa? Pula lepas subuh dia baring santai. Ya. Padahal boleh dari segi hukum, tapi kan tak sesuai. Yang sesuai di rumah. Kita penat, kita baring, daripada baring kosong kita zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, isteri datang, "Bang, kenapa zikir baring?" Ya boleh. Tak ada masalah. Ini kalau cerita tentang hukum lah. Cerita tentang perlakuan, kena raihkan kebiasaan masyarakat. Kerana adat manusia itu diraihkan, kecuali adat yang haram. Baik. Jadi yang membolehkan zikir ini bergerak-gerakkan badan ni ramai ya. Antaranya Al-Imam Ahmad Al-Rifai, Ibn Hajar Asqalani, Imam Ar-Ramli, Imam As-Sayuti, Ibnul Jauzi, Imam An-Nawawi, Imam As-Safarini Al-Hambali, As-Sayyid Abu Majdan, Syekh As-Sanusi, Al-Imam Allamah Al-Qattani, Al-Imam Ibn Abidin, dan lain-lain. Rahmatullah alaihim ajma'in. Kalau kita tak mau, tak payah menyalah-nyalahkan. Ini pegangan ramai para ulama. Baca Yasin untuk orang yang hampir meninggal dunia atau yang telah meninggal dunia. Ini sabit dalam hadis Nabi SAW. Itu hadis riwayat An-Nasa'i dari Ma'qal bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'u Yasin inda mautakum." Hendaklah kamu membaca Yasin di sisi orang yang mati di kalangan kamu. Dalam riwayat yang lain, waqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin ke atas orang yang mati di kalangan kamu. Jadi mauta di sini boleh bermakna orang yang telah mati, boleh bermakna orang yang hampir mati.
Jadi mereka masalahnya, mereka menyempitkan kepada orang yang hampir mati saja. Kalau orang nak mati boleh baca Yasin. Tapi kalau dah mati tak ada maknanya. Lah, zahir hadis yang dah mati. Yang akan mati itu adalah meluaskan makna zahir. Mau takut asalnya mati, orang mati. Tapi orang yang hampir mati pun boleh dianggap orang mati juga. Berdasarkan hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum. Talqinkan orang yang hampir mati di kalangan kamu supaya dia mengucap. Talqin maksudnya kita kata dia la ilaha illallah supaya dia ikut. Itu maksud talqin di situ. Talqin yang satu lagi yang di kuburan tu ada cerita lain. Yang talqin masa nak mati itu adalah talqin kalimah tauhid. Ajar dia sebut la ilaha illallah. Selesai. Ini yang mungkin Ustaz Ra'i minta kita bincang, iaitu keduri tahlil. Tahlil dengan erti kata sebut la ilaha illallah, saya percaya tak ada orang bangkang. Kalau ada teruk sangat. Itu kan kalimah tauhid. Orang nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, takkan kamu nak larang. Tapi yang dimaksudkan tahlil di sini adalah tahlil arwah. Ya, yang ni ada orang bangkang. Ada banyak sebab mereka bangkang. Sebahagian kerana makannya tu, jamuannya tu. Jamuan tu mereka komplain kerana tak ikut sunnah, kata dia. Yang kedua adalah tahlil tu sendiri. Yang dia berzikir itu sendiri ada yang komplain juga, kerana kata dia tak sampai. Tak payahlah tahlil tak sampai pada orang mati. Ya, doa ni semua ni tak sampai. Kalau nak sampai tu anak dia sendiri doa, okey. Orang lain doa tak sampai. Habis itu yang dalam syariat kita suruh kita doa dalam sembahyang jenazah tu kan bukan anaknya saja. Orang kampung juga disuruh doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau tak sampai, kenapa agama suruh? Adakah agama suruh benda yang sia-sia? Ada cerita, wallah alam betul tak betul lah. Mungkin tak betul, mungkin betul. Ada satu imam dimarah oleh anak pada si mati. Imam tu doa, ya Allah ampunkanlah dosa ni, ya Allah apa. Dia kata, tak payahlah tak imam, doa-doa semua ni tak sampai, kata dia. Jadi imam ni jenis geram juga agaknya. Ya Allah yang tahanku, kau masukkanlah bapak dia ni dalam neraka. Ya Allah azabkanlah bapak dia ni. Marah dia. Imam berdoa macam tu. Dah tak apalah, tak sampai. Baru dia ada akal lah katnya. Apa pula sampai tak sampai? Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku perkenankan. Jadi dia selalu faham itu secara sempit. Bila dalam hadis kata idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Bila mati anak Adam terputus amalannya illa min salas, kecuali daripada 3. Sedekatin jariyah, sedekah yang jariah. Sedekah ada yang tidak jariah. Belanja kawan makan sedekah, tapi habislah takat tu. Tapi kalau macam ini contohnya, infak untuk buat rumah pondok, selagi orang guna kan pahala berjalan. Infak untuk tahfiz, selagi budak-budak belajar kan pahala jalan. Itu namanya sedekah jariah. Itu amalan kita masa kita hidup, tapi pahala berjalan sampai kita mati. Lagi wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Kita ajar orang masa kita hidup, tapi kita dah meninggal, ilmu kita masih orang amalkan. Itu pahala berjalan. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Itu anak soleh itu amalan kita. Mana suami isteri tu masa bersama tu dah berdoa, Allahumma jabni nafsyaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, kan? Dia juga baca doa tu masa makan. Terkejut kan jemaah. Dari segi makna boleh saja. Dari segi makna betul saja minta jauh daripada syaitan, tapi itu kan doa masa bersama. Kemudian dia didik lagi anak dia, itu lagi anak dia jadi soleh. Itu amalan dia dan tak putus. Tapi amalan orang lain kan boleh. In qata'a amaluhu, amal si mati yang terputus, amal orang lain tidak terputus. Boleh saja orang lain beramal dan berdoa kepada Allah supaya pahala itu diberi pada si mati. Nanti kita akan cerita bab itu ya. Cerita bab tahlil dulu. Soalan, apakah pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ke-3, ke-7, ke-20, ke-40 atau ke-100 setelah kematian? Setahu saya wallahu alam 20, 40, 100 itu tidak ada ketetapan begitu. Tak mesti nak buat tahlil mesti 20, 40 atau 100. Tapi kalau hari ke-3 dan hari ke-7 tu ada sandaran amalannya. Ya? Baik. Pertama, kita nak lihat daripada sudut jamuan ya. Nanti kita lihat daripada sudut tahlilnya.
Daripada sudut jamuan, ada riwayat yang menunjukkan bahawa berlaku jamuan selepas pengkebumian, iaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazatin. Kami keluar bersama dengan Nabi SAW menguruskan jenazah. Fara'aitu Rasulullah SAW bahawa alal qabri yusil hafirah. Dan aku telah melihat Nabi SAW berada di sisi kubur dan memberi pesanan kepada penggali kubur. Ausik min kabali rijlahi wa ausik min kabali ra'sihi. Nabi bagi supervise, Nabi bagi tahu penggali kubur, luaskan sikit bahagian kaki tu. Ni bahagian kepala ni buat luas lagi. Nabi SAW bagi supervision. Falamma raja'a istaqbalahu da'iyam ra'atin. Apabila Nabi SAW kembali daripada urusan pengkebumian, maka datanglah wakil kepada seorang perempuan. Kat sini dah tempat khilaf ni. Perempuan ni siapa? Jadi sebagian ulama mengatakan perempuan ni imra'ati mayyit, isteri si mati. Sebagian mengatakan tak tahu, yang penting ada satu orang perempuan dah jemput supaya datang makan di rumah. Lalu bila dihidangkan makanan, Nabi SAW meletakkan tangan baginda pada makanan. Jadi orang lain tengok Nabi dah nak makan, mereka pun makan. Cuma yang berlaku adalah Nabi SAW mengeluarkan balik makanan tu. Adakah kerana ini adalah makanan yang dihidangkan selepas kematian? Tidak. Kalau memang itu alasannya, daripada awal Nabi tak datang makan dah. Tapi tidak. Adalah kerana Nabi SAW diberitahu bahawa jamuan itu diambil daripada daging kambing yang diambil tanpa izin tuannya. Jadi Nabi minta supaya tanya balik pada perempuan yang buat jamuan itu. Jadi perempuan tu ceritalah, wahai Rasulullah, aku nak buat jamuan ni, aku hantar orang pergi ke Baqi', tempat orang jual kambing dan sebagainya, untuk beli satu kambing, tapi tak ada, habis stok. Jadi aku hantar orang untuk pergi pada jiran aku ni baru beli kambing, jadi aku nak belilah kambing yang dia baru beli tu. Lalu jiran tu tak ada kat rumah. Bila jirannya tak ada, isterinya fikir-fikir, tak apalah, ambil lah. Padahal isteri itu bukan tuan. Jadi izin daripada bukan tuan tak jadi. Oleh kerana itulah Nabi SAW keluarkan balik, kerana itu diambil tanpa izin tuan. Habis membazirlah ni, masakan dah buat. Nabi kata bagilah masakan ini kepada tawanan, sebab mereka orang kafir. Tawanan perang kan orang kafir, jadi mereka juga perlu makan. Dan mereka tak ada masalah makan makanan yang tidak diambil dengan izin tuannya. Daripada membazir, Nabi kata bagi makan kepada tahanan perang. Begitu. Yang penting daripada kejadian ini terbukti bahawa jamuan yang dilakukan selepas kematian Nabi tidak tolak. Yang berlaku itu hanya oleh kerana kambing itu tidak dibeli mengikut izin tuan dia sahaja. Kalaupun orang kata ini bukan perempuan, maksudnya isteri si mati, tidak sampai membatalkan ijtihad ulama yang mengatakan perempuan dalam hadis ini adalah isteri si mati. Baik. Tapi tidakkah dalam sunnah kita yang sepatutnya buat makanan untuk keluarga si mati? Kan kalau keluarga si mati buat makanan tu terbalik. Jawapan, buat makanan untuk keluarga si mati itu memang betul sunnah. Itu memang sunnah, ya. Maknanya kalau ada di kalangan jiran-jiran kita yang kematian ahli keluarga, eloknya kita hantar makanan ke rumah dia. Kenapa? Hikmahnya meringankan beban dia. Kerana biasanya keluarga si mati sama ada dia sibuk atau dia sedih, atau kedua-dua sekali. Jadi kedua-dua ni menghalang daripada mereka menguruskan urusan makanan. Orang tengah sibuk tak sempat nak masak, orang tengah sedih tak ada mood nak masak, tiba-tiba jiran tolong bawa makanan, dan itu membantu dia. Dan itulah yang Nabi SAW cadangkan ketika sepupu baginda Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu mati syahid dalam peperangan di Mu'tah, mati syahid. Nabi SAW berpesan, ij'alu li ali Ja'farin ta'ama, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, kerana mereka ni dah sibuk dengan urusan pengkebumian. Jadi buat makanan untuk keluarga si mati itu betul sunnah. Tapi adakah bererti kalau keluarga si mati secara sukarela, bukan dipaksa, paksa tak boleh. Bila nak buat kenduri ni, keluarga mak hang mati tak buat kenduri pun tak boleh. Jangan macam itu. Tak, dia secara sukarela, dia nak buat, dan dia guna duit dia sendiri, bukan guna duit haram, duit anak yatim ke apa, tak ada. Maka tidak ada larangan, bahkan tergolong di dalam dalil umum it'amut ta'am.
jamulah makanan. Lebih-lebih lagi kalau yang buat tu dia faham, dia awal-awal sudah niat bahawa makanan yang saya buat jamu orang ni sedekah bagi pihak semati. Dia dah niat ni jam makanan ni sedekah bagi pihak arwah. Yang itu ijma' ulama jadi. Yang ada perbincangan nanti adalah bacaan. Baca Quran untuk si mati sampai ke tak sampai, itu ada perbincangan. Tapi kalau sedekah bagi pihak si mati, tidak ada khilaf di kalangan ulama, memang jadi pahala itu untuk si mati. Jadi siapa nak buat tahlil arwah, dia kena faham konsep sedekah bagi pihak si mati, yang tu tidak ada khilaf. Selesai. Baik. Apa dalil hari itu? Sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau dari segi 3 hari dan juga 7 hari ada sandaran. Yang lain wallah alam. Kalau tak ada dalil, maknanya itu adat. Kalau tak ada dalil, maknanya 20 hari, 40 hari itu adat. Bila adat, tak mesti ikutlah. Kalau nak buat, silakan. Tak nak buat pun boleh saja hari ke 30 misalnya, hari yang ke 80 misalnya. Ikut convenient lah. Bila orang senang nak datang, bila keluarga senang nak berkumpul. Tapi kalau yang 3 dan 7, ambilannya di sini. Inna Tawusa qala, sesungguhnya Tawus ada berkata. Tawus ni adalah tabi'in, tokoh di kalangan tabi'in, ulama tabi'in. Maknanya anak murid sahabat Nabi lah, senang cerita. Qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, sesungguhnya orang mati itu dia akan diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayut'imu anhum, maka adalah mereka dahulu suka memberi makan bagi pihak si mati. Mereka tu siapa? Di sini kena faham uslub dia. Apabila tabi'in bercakap depa dulu tu sahabat. Jadi sahabat Nabi dahulu suka memberi makan bagi pihak si mati tilkal ayyam, pada hari-hari tersebut. Maknanya dalam tempoh 7 hari itu sahabat ada buat makanan, niatnya bagi pihak si mati. Moga-moga ujian dalam kubur tu ringan. Itu kaitan dia. Ila an qala an Ubaid bin Umair, sehinggalah beliau bercerita bahawa Ubaid bin Umair mengatakan yuftanu rajulani, diuji dalam kubur tu 2 jenis orang, mukminun wa munafiqun, seorang yang benar-benar beriman, seorang yang ada nifak dalam hati dia. Dua-dua tu diuji. Fa amal mu'minu fayuftanu sab'an, adapun orang mukmin diuji selama 7 hari. Wa ammal munafiqu fayuftanu arba'ina sabaha, adapun orang yang ada nifak dalam hati dia, maka diuji selama 40 hari. Ini sandaran kepada beri makan. Kalau 3 hari itu termasuk dalam 7 hari lah. Kalau 40 hari itu bimbang juga kot, orang tu ada nifak dalam hati dia. Tapi yang 100 apa semua tu wallah alam. Setahu saya itu hanya adat. Adat kalau tidak melanggar syarak boleh diraikan, tapi bukan hukum, bukan mesti pada hari tersebut. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Hawi, iaitu fatwa kepada Imam As-Sayuti, inna sunnatal it'ami sab'ata ayyamin balaghani annaha mustamiratun ilal ana bi Makkah wal Madinah. Sesungguhnya amalan memberi makan 7 hari selepas kematian telah sampai perkhabaran kepada saya bahawa amalan itu berkekalan. Kan Imam Tawus kata daripada zaman sahabat, sahabat buat macam itu 7 hari. Imam Suyuti kata amalan yang zaman sahabat itu berkekalan sehingga sekarang. Yakni zaman Imam Suyuti amalan itu berterusan di mana? Di Mekah dan di Madinah. Fa zahir annaha lam tutrak min ahli sahabat. Yang zahir adalah amalan ini tidak pernah ditinggalkan semenjak daripada zaman sahabat ilal an. Wa annahum akhazuha khalafan an salafin ila sadril awal. Dan bahawa mereka yang mengamalkan jamu makan 7 hari ini, mereka mengambil amalan ini yang kemudian ambil daripada yang dahulu hinggalah pada generasi pertama. Ini sunnah sahabat. Saya tak nak buat terulang, tapi jangan komplain, kerana yang mengamalkan ada sandaran daripada amalan sahabat Nabi. Tujuannya adalah untuk meringankan ujian orang mati dalam tempoh 7 hari yang disebutkan tadi. Baik, dekat 10.30 dah gitu. Baik, kita pergi kepada bacaan tahlil, tasbih dan tahmid dan bacaan Al-Quran.
Sebelum ada itu, sunnah Nabi termasuk perkataan baginda. Ada orang kata Nabi tak buat. Tak mesti Nabi buat. Nabi suruh pun cukup. Antara Nabi suruh afshus salam wa atimut ta'am. Hendaklah kamu sebarkan salam dan hendaklah kamu jamu makan. Adakah Nabi SAW khususkan jamu makan atas sebab tertentu? Kan tak ada. Terpulang. Maknanya jamu makan kerana naik pangkat boleh, jamu makan kerana masuk rumah baru boleh, jamu makan kerana saja-saja nak jamu boleh, jamu makan kerana maulid Nabi boleh, jamu makan kerana sedekah bagi pihak si mati boleh. Ini termasuk jamu makan. Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Johor. Soalan, apa hukum membuat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 40 hari dan 100 hari di rumah mayat? Ini kena faham konteks dia. Apa pula buat kenduri rumah mayat ni? Nak kena minta izin dengan hospital dulu ke macam mana? Bukan. Rumah mayat yang masuk dalam soalan ini adalah rumah keluarga yang berlaku kematian. Siapa pula nak buat kenduri di rumah mayat sana? Jenuh hospital nak layan. Bukan, ya. Jadi ini fatwa lama tahun oleh almarhum Said Sheikh Alawi bin Tahir Al-Haddad. Fatwa daripada 36 hingga 61. Jawapan, ini jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang mati dan hadiah tahlil adalah harus. Dia ada tu pertimbangan dia. Ada dalam mazhab Syafi'i juga kata makruh, tapi atas pertimbangan yang lain. Bahkan ada yang kata haram, tapi atas pertimbangan yang lain. Bukan semata-mata kerana jamu makan, semata-mata kerana tahlil maka haram, tidak. Yang haram tu melibatkan mengguna harta anak yatim, menggunakan harta yang haram. Baik. Tapi kalau macam ini, kata beliau, kata Mufti Johor pada masa itu, harus, boleh. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat orang zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang Islam zaman dahulu. Yang macam kita buat sekarang ni, zaman dahulu tidak dilakukan. Ulama telah berkata pada membuat makanan kerana orang yang melawat itu bid'ah yang tidak mustahab. Jadi semata-mata kita kata oleh kerana orang melawat kita buat makanan, itu perkara yang tidak diamalkan oleh generasi yang awal, dan ini adalah bid'ah yang tidak dituntut lah. Tak perlu. Tapi atas nama umum menjamu tetamu itu boleh. Tapi kalau nak jadikan sebagai adat, oleh kerana orang tu datang menziarahi kematian maka dihidangkan makanan, itu bid'ah yang tidak mustahab. Ibn Hajar berkata iaitu bid'ah yang makruh, tidak sampai haram. Adapun tahlil yang dilakukan hari ini bukan bagi orang yang melawat kerana dihadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka yang zahir adalah tidak mengapa. Yang kita amalkan sekarang ni memang dijemput khusus supaya jemaah tu bertahlil dan niat pahala kepada si mati, iaitu tidak mengapa. Dan seterusnya. Lalu ada orang mendakwa, kamu ikut mazhab Syafi'i tapi kamu buat tahlil arwah. Imam Syafi'i mengharamkan. Kita kata mananya dalil Imam Syafi'i mengharamkan? Itu Imam Syafi'i mengharamkan maktam. Samalah tu. Maktam dengan kenduri arwah tu sama. Dijawab, tidak sama. Maktam adalah satu perkumpulan. Orang berkumpul lepas kematian untuk meratapi mayat. Ia boleh menambah kesusahan dan kesedihan keluarga si mati. Majlis tahlil bukan maktam. Kita berkumpul bukan untuk meratap. Iaitu dia ada elemen nak membesarkan urusan kematian. Jadi ia bid'ah yang makruh, dan kalau melibatkan meratap jadi haram. Kerana meratap tu haram. Menangis tak apa, beza ya. Nangis mengalir air mata biasalah. Orang yang kita sayang mati takkan tak menangis. Meratap lain. Meratap mungkin dia pukul-pukul kepala, koyak-koyak baju. Kalau orang Arab tak ambil pasir, tabur atas kepala, cakap ya Allah kenapalah ambil anak aku seorang saja, anak jiran aku 13, ambil seorang pun dia tak perasan, misal kata. Itu meratap, tak redha dengan takdir Allah, tu haram. Jadi berkumpul untuk meratap haram. Jadi tahlil lain. Tahlil tu orang berkumpul untuk berzikir, baca Quran, berdoa. Dan balas tahlil biasanya melegakan tuan rumah. Perasan tak? Budaya kita tak sama. Kita kalau tuan rumah buat tahlil dengan kawan-kawan datang, cakap sabarlah, ya. Semua orang pun ke sana juga. Cuma dia awal pada kita tahbila tak tahu. Kawan tu tenang. Kan? Jadi tak sama budaya kita. Yang sedih tuan rumah bila dia buat majlis tahlil tak ada orang datang. Perasan tak? Cuba tuan-tuan buat majlis tahlil, agak orang datang bertahlil untuk arwah. Kita sedia makanan untuk agak-agak dalam 40 orang. Yang datang 2 orang, sedih tak?
Dia sedih. Sebab itu sekarang tuan rumah tak nak ambil risiko. Tuan rumah buat 40 bungkus hantar kat masjid. Pandai-pandailah kamu tahlil kat masjid. Kat masjid confirm lah habis 40 bungkus tu. Kalau tak habis, seorang buat balik 2-3 bungkus, tak ada masalah. Tuan rumah lega. Dia dah bersedekah bagi pihak si mati, dan orang sana ikhlas-ikhlas lah untuk bertahlil ke tak nak bertahlil ke pulang. Selesai. Yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir tu segar sikit rasa ya dah. Sampai tak pahala pada orang mati ni? Tengok kita duk bertahlil baca Quran ni sampai ke pahala? Baik. Kita kena ingat isu yang dibincangkan adalah sampai atau tidak sampai pahala. Di kalangan ulama tidak membincangkan haram atau tidak. Ada orang kata kamu pandai-pandai baca Quran untuk orang mati, tahlil untuk orang mati. Imam Syafi'i tak bagi. Mana ada? Mana ada Imam Syafi'i tak bagi? Tunjuk dalam kitab mana? Ayat yang mana Imam Syafi'i tak bagi? Yang berlaku perbincangan antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama yang lain adalah kalau kamu baca Quran niat bagi pihak si mati, jadi tak pahala tu untuk si mati. 3 mazhab kata jadi. Ada riwayat daripada Imam Syafi'i kata tidak, pahala tu tak sampai kepada si mati. Berarti yang membaca Quran dapat pahala, tapi yang mati tak dapat. Bukan haram atau tidak. Kalau haram atau tidak baca Quran tu berdosa. Mana ada Imam Syafi'i fatwa macam itu? Mereka ni memandai-mandai menisbahkan pada Imam Syafi'i sesuatu yang tidak Imam Syafi'i berpegang begitu. Jadi kalau ikut pendapat ramai para ulama sampai dalilnya Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dalam Al-Quran Allah menceritakan orang beriman mendoakan buat diri mereka dan juga orang-orang saudara mereka yang mati. Sabaquna bil iman tu yang dahulu mereka beriman dulu, sekarang mereka dah mati, ampunkan juga mereka. Jadi kalau tak sampai, tidak diceritakan begitu dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW juga berdoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Doa untuk orang mati. Kalau tak sampai, kenapa didoakan? Kemudian Nabi SAW juga bersabda selesai daripada mengebumikan mayat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mohon ampunlah buat saudara kamu dan doalah supaya dia itu mendapat ketetapan. Maknanya bila dalam kubur nanti itu tidak berbolak-balik, kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Jadi Nabi sendiri arahkan umat Islam saya berdoa. Kalau tidak sampai, kenapa didoakan? Kemudian kalau sedekah jelas ya. Seorang lelaki datang menjumpa Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dunia. Adakah bermanfaat untuk beliau sekiranya saya bersedekah bagi pihak beliau? Nabi SAW menjawab na'am. Jadi kalau sedekah ijma' ulama, sedekah bagi pihak semati itu sampai. Baik. Jadi macam mana pula Imam Syafi'i kata tak sampai? Di muka 231. Memang ada riwayat yang mengatakan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa hadiah pahala tidak sampai kepada si mati. Maksudnya pahala bacaan Quran, bukan pahala sedekah. Pahala sedekah itu sepakat. Tetapi mengikut ulama Syafi'i mana ulama yang ikut mazhab Imam Syafi'i, dia kata yang kata tak sampai itu, pertama sekiranya tidak dibaca di hadapan mayat. Mana kalau dibaca di sisi mayat, itu Imam Syafi'i suruh baca di sisi mayat, baca Quran. Atau tidak didoakan setelah membacanya. Sebab itu kalau kita perasan orang yang pimpin tahlil, dia akan baca Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Quran. Ya Allah, sampaikanlah. Kenapa kena doa? Kerana ud'uuni astajib lakum. Doa kepada saya akan berkenannya. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, jadi kita nak faham kalam Imam Syafi'i, yang paling cantik ikut ulama-ulama mazhab Syafi'i, kerana mereka lebih memahami ya. Inna masyhurul mazhab ai fi tilawatil Quran mahmulun ala ma idza qara'a. Yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i berkaitan dengan membaca Quran sampai tak sampai pahala, itu ditanggung apabila dibaca tidak di sisi mayat, atau dibaca tapi dia tidak meniatkan pahala itu kepada si mati. Kalau dia niatkan innamal a'malu binniyat, atau dia meniatkan walam yad'u tapi dia tidak mendoakan. Jadi ini keterangan. Tapi yang lebih penting adalah khilaf di kalangan
ulama bukan boleh ke tak boleh baca doa bagi pihak si mati. Bukannya itu. Semua setuju boleh. Tapi khilafnya kalau kita baca bagi pihak si mati, pahala tu sampai ke tidak kepada si mati? 3 mazhab kata sampai. Riwayat daripada Imam Syafi'i kata tak sampai. Itu pun ulama Syafi'i mengatakan tak sampai kalau tidak dibaca di sisi mayat. Yang kedua, kalau tidak diniatkan dan tidak didoakan. Berarti kalau dibaca sisi mayat itu dituntut, dan kalau didoa dan diniatkan itu sampai. Jadi orang yang cermat nak baca tak nak baca. Perempuan yang sayang pada anak yang belajar kat overseas, dah lama dia tak balik Malaysia, lepas tu nak kirim makanan. Ada orang kata, ni kalau makanan macam ni tak lepas ni, immigration dia tak bagi. Sebahagian kata, lepas. Dah banyak kali saya hantar. Lepas ke tak lepas? Tak tahulah. Ada yang kata lepas, dia kata tak lepas. Kita sayang anak kita hantar tak? Itulah kita cuba hantar. Kod lepas, Alhamdulillah. Kalau tak lepas pun tak apalah. Kan macam itu. Ni 3 mazhab kata sampai. Satu riwayat kata tak sampai. Itu pun kalau begini, kalau begitu baru tak sampai. Kalau didoakan sampai. Kalau diniatkan sampai. Mana yang lebih baik? Ya, baik kita baca. Kalau tak sampai, dapat pahala untuk kita. Kalau sampai, kita dapat pahala, si mati dapat pahala. Yang kata haram langsung tak baca. Dia pun tak dapat pahala, yang mati pun tak dapat pahala. Wallahu alam. Moga-moga apa yang saya sampaikan dan saya huraikan sebenarnya daripada kitab ini Allah jadikan bermanfaat untuk kita semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.